Tajuk kecilnya, tajuk yang ke-134, penghapusan hukum dibolehkan berbicara ketika solat. Di minggu yang lalu kita dah baca satu hadis di bawah tajuk ini. Pada malam ini kita baca satu lagi. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kunna natakallamu fi as-salati yukallimu ar-rajulu sahibahu wa huwa ila janbihi fi as-salat hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. Dari Zaid bin Al-Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, kami pernah berbicara ketika sedang solat, di mana seseorang berbicara dengan lainnya, dengan kawan dia ketika sedang solat. Kami dulu kami dulu biasa bercakap ketika di dalam solat dengan orang sebelah. Sehinggalah turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah dalam solatmu kerana Allah dengan penuh khusyuk. Kami telah diperintahkan untuk diam dan dilarang lagi bercakap-cakap ataupun berbicara. Kata Zaid bin Al-Arqam radhiyallahu ta'ala anhu. Peringkat awal Islam, semayam ni boleh bercakap dengan orang sebelah. Cakap apa saja. Kemudian sehingga turun firman Allah Ta'ala yang kita baca tadi, wa qumu lillahi qanitin. Allah suruh semayang dalam keadaan penuh khusyuk. Lalu cakap khusyuk. Maka kami dicegah, kami dilarang daripada berkata-kata dalam solat yang tak berkaitan dengan semayang. Di dalam hadis banyak perkataan kami diperintah, kami dilarang. Perkataan ini, kata para ulama hadis, dilihat kepada orang yang bercakap. Dia buat dalam bentuk bina majhul. Fa'in, orang yang memerintah dan yang melarang itu tak disebut. Jika sekiranya ucapan ini diucap oleh Nabi SAW, ini kaedah. Apabila kami diperintah, kami dilarang. Kalau perkataan itu diucap oleh Nabi SAW, yang menyuruh dan yang melarang itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sekiranya ucapan ini daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dalam hal ini dari Zaid bin Arqam, kami dilarang, kami diperintah. Maknanya yang melarang dan yang memerintah itu ialah Nabi SAW. Sebab kita tak terima wahyu, para sahabat tak terima wahyu secara langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia kata kami disuruh, kami dilarang, maka yang menyuruh dan melarang itu adalah Nabi SAW. Hadis yang kita baca ini, kata para ulama, menjadi dalil bahawa tak boleh lagi kita bercakap-cakap di dalam sembahyang. Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullahu ta'ala anhu, salah seorang ulama besar dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, dia kata, telah berkatalah para ilmuwan Islam, para ulama, bahawa para ilmuwan Islam telah berijma', bersepakat
bahawa bercakap dengan sengaja di dalam solat ini membatalkan solat. Menjadi ijma' bahkan kesemua mazhab berpendapat demikian. Jika tidak ada keperluan bercakap, maka ianya adalah batal menurut ijma' para ulama. Banyak hadis-hadis, bukan hadis yang dua hadis yang kita baca ini saja, bahkan hadis-hadis berhubung dengan larangan bercakap dalam solat ini banyak. Dalam Bukhari banyak, dalam Muslim kita pun banyak juga. Cuma dalam kitab ringkasan kita bagi dua je. Dalam sunan-sunan ada larangannya. Di antaranya hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, tapi tak ada kita bawa sini, yang penuh ada. Dan dalam sunan-sunan yang lain menceritakan bagaimana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Mas'ud ini dia pernah berhijrah ke Habasyah di peringkat Mekah Al-Mukarramah. Nabi suruh hijrah ke Habasyah, dia hijrah bersama dengan sahabat-sahabat yang lemah. Kemudian apabila Allah perintah supaya berhijrah ke Al-Madinatu Al-Munawwarah, dia pun berhijrah pula ke Madinah. Dia dapat dua pahala hijrah. Hijrah ke Habasyah sekali, hijrah ke Al-Madinatu Al-Munawwarah. Apabila dia sampai ke Al-Madinatu Al-Munawwarah dan dia nak bertemu dengan Nabi, tiba-tiba Nabi tengah sembahyang di Masjid Nabawi. Nabi tengah sembahyang. Lalu dia beri salam pada Nabi. Nabi tak jawab. Nabi tak jawab. Selepas sembahyang, Abdullah ibn Mas'ud tanya Rasulullah, dulu ketika Nabi sembahyang kami beri salam, Nabi jawab. Tapi kami mari sini beri salam tak jawab dah. Lalu Nabi SAW menjelaskan kepada Abdullah ibn Mas'ud dan rombongan bahawa dalam sembahyang ini tak boleh bercakap gitu. Artinya dinasahkan hukum yang lama ketika di Mekah Al-Mukarramah. Dia dah tahu dah ke mana, jauh beribu kilometer dah. Di Habasyah mari perubahan hukum dia tak tahu dah. Dulu Nabi jawab dia, Nabi dah jawab pasal. Lalu Nabi menerangkan bahawa di dalam solat tak boleh lagi bercakap. Assalamualaikum ni dalam bentuk kita khitab cakap. Moga-moga Allah yang bernama Assalam bersama dengan kamu. Cakaplah tu khitab yang dalam bahasa Arab dipanggil kum tu khitab. Kaf gitu juga khitab. Benda-benda yang bentuk lafaz bercakap gitu dilarang. Tapi kalau dalam bentuk doa biasa, dalam selawat ada salam dah. Ada apa? Nanti orang ni kita menghadapkan cakap kepada orang yang berada di hadapan kita, itu tak boleh. Kita tengok hadis yang seterusnya. Saya sudah huraikan kali ini di minggu yang lalu. Kita tengok hadis yang 338 ya. Tajuk kecilnya 135 di bawah bab solat. Satu lebih lah tajuk tu ya. Mengucapkan tasbih dalam solat kerana sesuatu sebab. Tasbih ini kata para ulama ialah subhanallah. Apa itulah yang masyhur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbih lirrijal wa at-tasfiq lin-nisa wa fi riwayatihi fi shalah. Di dalam satu riwayat fi shalah. Hadis ini ada dalam Bukhari, dalam Muslim kita dan dalam sunan-sunan. Ada yang sama sahih. Dalam riwayat Imam Bukhari dia hanya ada wa tasbih lin nisa, dia pakai dia. Fi shalah dalam sembahyang ni tak ada. Tapi maksud dia dalam sembahyang juga lah lafaz tidak ada. Tapi dalam riwayat kita ni ada, dan juga riwayat dalam sunan-sunannya ada fi shalah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
mengucapkan tasbih untuk kaum lelaki, Nabi kata. Tepuk tangan untuk kaum wanita. Dalam sebuah riwayat ditambah lagi dalam solat. Tasbih bagi lelaki untuk menegur, wanita dengan bertepuk tangan ketika dalam solat. Itulah yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih, yang banyak yang diriwayatkan oleh berbagai para sahabat. Berbagai jalur sahih. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan inilah cara untuk kita menegur kesalahan imam di dalam solat. Imam tersalah dan sebagainya, dengan kita mengatakan subhanallah. Sebab tu dia bangun, dia bertahiyat kepada subhanallah. Ada imam dengar dia bangun tu. Perempuan taklah bertasbih. Lelaki bertasbih, perempuan tepuk tangan. Al-Imam Nawawi kata, lagu mana kalau lelaki tepuk tangan? Sebaliknya, semayangnya taklah sampai make-up batal, pergerakan tepuk tangan tidak membatalkan semayang. Tetapi perbuatan itu menyalahi sunnah yang diajar oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang banyak, termasuk yang kita baca ini, menyalahi sunnah. Kalau kita dengar, mana kita kena ikut apa yang diajar oleh Nabi SAW. Hukum tasbih dan juga tepuk tangan ini, hukum dia adalah sunnah, sunnah hukum, sunnah hukum. Kerana disuruh oleh Nabi SAW. Manakala cara tepuk tangan ini, sebelum tu jumhur ulama, majoriti para ulama Syafi'i, Hanafi, Hanbali, perempuan tepuk tangan, laki tasbih. Tetapi Imam Malik rahimahullah ta'ala anhu dalam mazhab Maliki agak lain sikit ijtihad dan pandangan dia. Dia kata perempuan pun boleh tasbih juga, tidak menjadi pelanggan. Jadi subhanallah. Sebab Imam Malik ini dia faham lain berhubung dengan hadis ini kerana asbabul wurud, sebab datang hadis di mana golongan wanita ni biasa dia mengisyarat sesama dia ataupun kepada orang lelaki di luar solat dengan dia tepuk tangan. Maka Nabi kata, apa dalam semaya untuk tegur tu imam dah tepuk tangan kata. Okay. Artinya nak tepuk tangan di luar semayang dan dalam semayang tu boleh. Tetapi disyariatkan bertasbih dalam semayang ini, dia kira bersifat umum. Kalau orang perempuan nak tasbih boleh. Walau bagaimanapun ini menyalahi majoriti para ulama, mengatakan ini adalah ketetapan yang terang sebagaimana hadis yang kita baca ini, lelaki bertasbih, perempuan bertepuk tangan. Walau bagaimanapun ini adalah cabang dan forum. Cara faham, cara faham. Dulu kita baca berkenaan dengan bab tayamum. Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim hanya menyebut sampai ke pergelangan tangan dia, sapu tangan. Hadis yang Sahih dalam Bukhari, dalam Muslim hanya sampai ke pergelangan tangan. Manakala hadis yang status dia landasi ada dalam kitab sunnah sampai kat situ. Tapi dalam Bukhari, dalam Muslim sampai kat pergelangan tangan sahaja. Sapu tangan, sapu muka dulu, sapu tangan, ataupun sapu tangan dulu, sapu muka. Itulah dalam hadis Bukhari dan Muslim yang telah kita baca itu. Tetapi Al-Imam Syafi'i
rahimahullahu ta'ala anhu, dia faham kerana asbabul wurud, sebab hadis itu datang, iaitu sahabah yang mai mengadu kepada Nabi ini janabah guling dalam pasir. Nabi kata bukan begitu, tayamum ni mudah je, buat gini je. Nabi kata sapu tangan, sapu muka. Nabi buat syarat gini. Lalu Al-Imam Asy-Syafi'i dan sebahagian ulama dalam mazhab kita faham bahawa bukan tak sampai hari ini, sampai dari Imam Bukhari, Imam Muslim, hari-hari yang sahih sampai dari Imam Syafi'i. Tetapi dia faham bahawa Nabi koyak tu bukan koyak sebuti, tapi nak koyak mudah. Sapu je, gitu je sapu. Tetapi hak sebenarnya sebagaimana ada dalam riwayat yang lain bahawa Nabi sapu sampai ke siku, sampai ke siku. Jadi hak ni lah yang sebenarnya. Tadi hanya sekadar nak koyak mudah. Dia faham. Maka inilah di antara al-fiqhu fiqh yang menyebabkan berlaku perselisihan di kalangan para ulama dalam berbagai mazhab, termasuk dalam bab tasbih dari rijal ini. Imam Malik faham berdasar wurud hadis, bab tayammum tadi Imam Syafi'i dia tengok berdasar wurud. Tetapi ulama-ulama dalam mazhab kita pun, Imam Nawawi sendiri dan lain-lain ulama besar dalam mazhab kita, saya tengok dalam bab tayammum tadi cenderung mengatakan bahawa sampai ke gelangan tangan saja. Sebab jalur riwayat ni banyak dan Nabi sebut di ajak tadi, jadi menunjukkan bahawa memadai dengan sampai ke gelangan tangan saja tayammum. Dia bukan macam wudu, tak boleh dikias. Ini suatu ibadat yang khusus yang lain. Jadi Nabi kata sapu muka dan sampai ke gelangan tangan. Lafaznya terang dalam Bukhari, Muslim yang kita baca terang dulu. Imam Nawawi kata dan ulama-ulama lain yang dalam mazhab kita ni, ulama-ulama hadis khususnya, menganggap bahawa kalau mengikut dalil kata Imam Nawawi, hak kuat sungguh ialah sampai ke gelangan tangan saja. Sampai ke gelangan tangan. Sebab itulah yang ada di dalam hadis yang statusnya paling sahih dalam Bukhari dan Muslim. Manakala sampai situ ni tak ada dalam Bukhari dan Muslim. Ini juga adalah perkara porong dan cabang. Artinya kita lakukan, kita boleh buat katalah awas pasiku pilih sampai ke gelangan tangan berdasarkan hadis-hadis yang paling sahih pun boleh terjadi kalangan. Kemudian cara tepuk tangan ini pun khilaf juga di kalangan para ulama tentang cara tepuk tangan. Dalam hadis-hadisnya supaya tepuk tangan dia kuat. Bagaimana? Jadi berlaku kekhilafan di kalangan para fuqaha yang pentingnya tepuk tangan. Di antaranya ialah seperti Al-Iraqi. Tengok dia kata menepuk telapak tangan ke atas telapak tangan yang satu lagi, perut tapak tangan yang satu lagi. Perut tapak tangan ini dipanggil perut tapak tangan, batin tapak tangan. Ke atas batin tapak tangan yang satu lagi. Satu, itu menurut Al-Iraqi. Menurut sebahagian ulama yang lain, belakang tapak tangan ke perut tapak tangan yang satu lagi. Belakang tapak tangan, ini dibagi belakang tapak tangan ke atas perut tapak tangan yang satu lagi. Ada pelbagai dalam kitab, ada cara lain pun ada juga. Maka boleh buat katalah, buat dasar Quran ada. Orang punya buah yang boleh. Biasa macam ni lah. Terpulang lah, macam ni pun boleh. Ini ada macam-macam terpulang lah. Dari segi tata bahasa Arab, ulama sebut juga bahawa tepuk tangan ini macam yang dikatakan oleh Al-Iraqi dan ulama-ulama lain itu
termasuk di dalam istilah at-tasfir juga. Bukanlah itu yang berulanglah secara itu dalam hari-hari Bukhari Muslim ini tak disebut secara jelas banyak sulit pada kekurangan dia. Maka berulanglah dari caranya untuk memberi isyarat kepada iman, bahawa ada berlaku kekurangan ataupun kesilapan di dalam solat. Saya sebut bahawa ni kalau di masjid Jami' negara Arab biasa dibuat ikat atas puang tepuk tangan kayak Allah tak dengar. Dah masjid besar pun duduk belakang sini pun tak dengar tadi. Maka hak lelaki lah, jemaah ni lelaki yang keduanya. Kalau semayang rumah takdirnya dua orang suami isteri, boleh lah tepuk suami dengar semayang dekat ataupun nak kata subhanallah juga macam mazhab Malik, maka tidak menjadi alamat tentang perkara ini. Sekali itu saja kuliah kita berkenaan dengan hadis kita malam ini. Saya nak jawab beberapa soalan yang ditanya oleh sahabat-sahabat kita. Soalan dalam grup WhatsApp kita antara yang ditanya ialah cara solat jamak, cara niat sembahyang jamak, dan ada iqamah tak sembahyang jamak, kepakar sembahyang tanpa iqamah. Cantik soalan. Sebab benda ini apabila kita musafir, kita nak buat semua. Sembahyang jamak ini disyariatkan di dalam Islam, disyariatkan di dalam ajaran Islam dengan hadis-hadis yang sahih dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada, dalam sunan-sunan semua ada. Dan sembahyang jamak ini bahasa Melayu kita makna menghimpunkan dua sembahyang fardu sekaligus. Dia hanyalah ada dua pasang, sembahyang maghrib dengan sembahyang isya, sembahyang zuhur dengan sembahyang asar. Subuh tak ada jamak, subuh tak ada jamak. Hanya ada dua saja sembahyang jamak. Dan sembahyang jamak ini ada dua yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yang pertama dipanggil jamak takdim. Takdim bahasa Melayu kita buat dulu. Sembahyang asar kita buat dalam waktu zuhur, itu takdim, buat dulu. Dan asar sembahyang dalam waktu zuhur. Satu lagi dipanggil jamak takhir, kita buat kemudian. Sembahyang zuhur itu kita buat dalam waktu asar, tak berhenti lagi. Pergi Kuala Lumpur, Pulau Belah, waktu jalan zuhur, tak sembahyang, kita sembahyang di Kuala Lumpur, asar, boleh. Tetapi dalam perjalanan itu kita kena niat kita nak lewatkan sembahyang ataupun kita nak buat jamak dalam waktu asar, kena ada niatlah dalam kita. Niat nak jamak takhir, maka boleh dilakukan dua-dua cara ini. Ianya sabit di dalam hadis-hadis yang sahih, boleh dilakukan. Yang kedua berkenaan dengan niat. Ramai orang kita ni kadang-kadang kita ni pasal apa tak jamak? Tak andai. Dah anda apa? Tak ada niat caranya. Tak berani lah, tak ada Maya zuhur batu berhenti pula Maya asar. Senang lagi dah buat tu. Dia pakai sistem kotor. Ini tak ada dalam Islam. Dah ya dia zuhur kita kotor di Kuala Lumpur lagi. Ini tak ada dalam syariat. Tapi ada orang kita buat. Ada orang kita buat. Masya Allah, salah faham dalam beragama. Tak ada, Islam beri kelonggaran. Bila musafir boleh jamak, boleh kosong, boleh ringkas sembahyang. Jadi cara niatnya kalau ikut luar daripada mazhab kita mudah ya. Kita dah air mayang itu untuk tangga musalla tu, surah tu niat dah. Sembahyang jamak takdim waktu asar dan waktu zuhur. Kalau mula-mula dia niat sembahyang zuhur lah. Kalau
Yang kedua mayat asal. Dalam takbir pun dia tak niat dah. Dalam hati dia dah ada mula-mula ni. Yang kedua ni asal. Allahu Akbar, dia hanya menghayati makna Allahu Akbar, iaitu Allahu Azim. Mayat 2 rakaat salam, takbir pun Allahu Akbar. Dalam tu ada dalam asal lah ni dua lagi. Tapi dalam takbir dia Allahu Akbar, dalam hati dia Allahu Azim, Allahu Akbar. Pun sudah mengalami. Dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, kita ayat sekibat ni, sebab kita niat ni dia kira qasdu syai' muqtarinan fi fi'li dalam mazhab kita. Niat itu berserta dengan kita buat. Maka semayang ni mula-mula sekali kita buatnya takbir, maka niat situ. Ini panangan je, bukan daripada Nabi apa dah. Bukan daripada Nabi apa kata. Nabi tu dalam semayang kita dah baca dulu hadis-hadisnya. Akad takbir, Allahu Akbar, qiraat kita, Fatihah, Allah, gitu ya. Dan Nabi ajarnya di dalam hadis-hadis yang sahih dalam Bukhari, Muslim, dalam kitab-kitab sunnah macam itulah tu. Tapi pandangan ulama yang datang kemudian ni, dia kata kena situ. Kena situ. Hilang lah hilang. Sebahagian kata di luar tu boleh kan. Okay. Kalau kita nak ikut mazhab kita ni, kena dalam takbir. Ni ada dalam takbir. Dalam kitab-kitab fiqh tu kadang-kadang panjang sangat. Luar lah. Takbir kena panjang lah. Jadi hak engkah mudahnya lagu mana? Biar mencapai maksud kita nak buat apa tu niatnya. Nak semayang jamak. Tak. Maka niatnya lagu mana? Tak mudah. Siapa nak ayat? Tak biasa buat. Ada perasaan nak jamak tu je tak. Kita waktu zuhur kita berhenti semayang. Nak jamak apa? Jamak takdim lah. Dalam bahasa Arab ni. Jadi kita semayang zuhur dulu saja aku semayang fardu zuhur. Jamak dengan sembahyang asar. Jamak takdim dengan sembahyang asar berserta dengan qasar. Semayang zuhur. 2 rakaat, tak payah 2 rakaat, dan Allah Ta'ala panjang. Saja aku semayang fardu zuhur, jamak dengan sembahyang asar berserta dengan qasar. Buat 2 rakaat. Habis 2 rakaat risalah. Iqamah balik buat semayang asar pula. Saja aku semayang fardu asar. Jamak takdim dengan waktu zuhur berserta dengan qasar. Tak payah sebutkan. Lillahi ta'ala tuqas. Yang penting kita semayang itu ikhlas kepada Allah Ta'ala. Mudah kan? Payah kan? Kalau nak mudah lagi, mazhab lain kata ada dah niat. Tak takbir pun. Kalau nak sebut juga dalam takbir, maka begitu lagi kurang. Ataupun lafal-lafal yang memberi makna yang seperti itu. Mayang garik maisa pun begitu juga. Bagi orang yang payah nak niat tu, ayat mudah sudah lah. Saja aku semayang fardu maghrib, habis. Berapa rakaat maghrib? 3, tak sebut pula tu dah udah. Dah mari duduk asal nak jadi makmum lah tu. Tak sebut pun tak apa lah. Niat rumah dia nak jadi makmum waisa lah. Dah. Tak sebut pun tak apa. Saja aku semayang fardu maghrib, Allahu Akbar. Awak pendek pun boleh. Sebahagian fuqaha boleh memanjangkan takbir jadi panjang. Takbir intiqal boleh dipanjangkan, jangan melebihi daripada 14 rakaat. Azan boleh dipanjangkan. Kepanjangan tidak ada. Dari ikut mak asli dia 2 rakaat. Tapi boleh dipanjangkan. Panjang perbahasan dia. Jadi niat yang mudah ya. Dah lafaz niat dan cara niat ni ada Nabi ajar ke? Ada. Kita bacalah di Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmizi, Nasa'i, tak ada. Oh ada berkenaan dengan niat ni, hadis innamal a'malu binniyat. Itu ya ada. Bukhari, Muslim, sunah-sunah itu ya ada. Itu yang jadi perbahasan panjang tu ya agak panjang. Nabi kata setiap amalan mesti niat.
Hadis ni kalau kita tengok dalam kitab Riyadhus Shalihin, sebagian kitab dia letak di bawah bab ikhlas. Bab ikhlas. Maknanya Nabi tutur hadis ni bukan asmaya. Nabi tutur hadis ni bab hijrah. Nabi berucap atas mimbar, satu hari orang cakap ada orang hijrah tak kerana Allah, kerana peluang yang nak dikahwini hijrah, kerana dunia yang dijanjikan di Madinah. Orang tak ada tanah, Nabi beri tanah buat tanam. Orang tak ada modal, mereka orang Ansar beri modal. Jadi mari bukan kerana Allah dan Rasul. Lepas asal lah Nabi naik atas mimbar berkhutbah. Sayyidina Umar kata aku dengar Nabi berkhutbah di atas mimbar ini. Innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu mesti dengan niat. Maksudnya barang siapa hijrah kerana Allah dan kerana Rasul, maka hijrah dia kerana Allah dan kerana Rasul. Itu aslinya. Bab ikhlas, mayang ni mesti ikhlas. Kerana Allah kita buat, bukan kerana siapa bencian, kerana orang lain dan sebagainya. Itu maksud hadis ni, ya. Saya sebut sikit, kalau orang luar dari mazhab kita, dia kata mari kau ada niat dah. Setiap amalan memanglah kena ada niat. Dan yang penting ikhlas. Bahkan dia kata nak rokok, nak sujud, nak iktidal, nak apa tu ada niat belaka. Kita nak rokok ada tak niat nanti? Ada, ada. Kalau orang tolak tersungkur kita tak sah. Sujud macam tu kena ada niat. Setiap perbuatan tu kena ada niat. Apa sahaja kena ada niat. Dan dia kata innamal a'malu binniyat. Ini bukan Nabi mengajar orang semayang dia. Semayang ni ada makoh lagi. Kalau betul-betul ada kena niat begitu, bagaimana yang kamu ajar ni, dia kata Nabi wayak dulu dia makoh. Tak ada. Dalam hadis-hadisnya tak ada. Walau bagaimanapun ini pandangan para fuqaha yang datang kemudian, termasuk Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dengan ijtihad dan pandangan dia kena di dalam takbir keutamaan. Mazhab lain di luar pun ia dah mazhab Hanafi dan sebagainya. Maka yang pentingnya kita niat, kita nak sembahyang jamak, dia kena faham. Sembahyang jamak ni dua, nak sembahyang asar dan waktu zuhur, nak kosong. Niatlah dalam tu. Tadi aku sembahyang waktu zuhur, nak sebut rakaat, tak sebut rakaat, tak sedap Ustaz, sebut kira. Saya aku sembahyang zuhur, kosong 2 rakaat, jamak takdim dengan asar. Boleh macam tu ataupun yang saya sebut sebelum tadi, ataupun dengan pelbagai bahasa yang kita fahami, dia berlaku-laku. Yang kedua pula berkenaan dengan kena ada iqamah ke tak? Iqamah dan azan. Cantik soalannya. Berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih, di antaranya daripada Jabir bin Abdullah, ada iqamah, dan ada azan sekali. Daripada Jabir bin Abdullah, hadis ini hadis ada dalam Sahih Muslim, nanti dapat bertemu dalam bab sembahyang jamak qasar, riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i dan lain-lain, sahih serta hadisnya. Dia kata Nabi SAW pernah jamak di Arafah, si haji lah dengan 1 azan dan 2 iqamah. Sembahyang zuhur, sembahyang asar. Azan sekali yang mula, lepas tu iqamah sembahyang zuhur, buat 2 rakaat, lepas tu iqamah yang kedua sembahyang asar, buat 2 rakaat. Okay. Ataupun dia niat sembahyang zuhur pun mula, yang kedua sembahyang asar, tapi dalam hati tu nak jamak maksud. Oh, sudah memadai. Jadi Nabi buat azan sekali, 2 iqamah. Kemudian Nabi pergi ke Musdalifah, Nabi sembahyang maghrib dan isya secara jamak dengan sekali azan dan 2 kali iqamah. Sama juga ketika Nabi pergi ke Musdalifah, sembahyang maghrib. Tadi sembahyang asar dengan zuhur Dan dalam hadis itu ada tambahan lagi, Nabi SAW tak sembahyang sunat antara kedua-dua solat, ataupun selepas itu. Disebut dalam selepas itu Nabi SAW berjerenggang sehingga ke fajar dalam hadis Muslim.
banyaklah hadis berhubung dengan perkara ini. Maka majoriti para ulama berpegang dengan hadis ini. Ada dalam Muslim dan Sahih statusnya azan sekali, 2 iqamah. Dan inilah pandangan Al-Imam Syafi'i dan majoriti para ulama. Mazhab Imam pandangan Imam Syafi'i masih dia duduk di Iraq, iaitu dipanggil kaum qadim. Walau bagaimanapun Al-Imam Syafi'i ketika dia pergi ke Mesir, dia berpendapat tidak ada azan, hanya iqamah dia bukan. Terpulang ketika di Mesir, kerana ada hadis-hadis tak menyebut royak jamak dia, tak royak azan dan azan itu royak. Maka tak ada azan, iqamah je 2 kali. Main zuhur iqamah, main asar iqamah. 2 pandangan daripada Imam Syafi'i. Majoriti ulama dari berbagai mazhab ialah azan sekali, kemudian iqamah 2 kali. Dan hukumnya iqamah dan azan ni sunat, tidaklah wajib. Kalau tak boleh azan, tak boleh iqamah pun sah, sebab dia sunat. Tapi dari segi sunamnya, kalau kita ramai, mulai begitulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Takbir tak berkomat. Mari masuk, takbir dah dulu. Allahu Akbar, main zuhur. Bisalah makmum pula Allahu Akbar. Tak ada masalah. Kalau kita berjamaah, saya ada yang iqamah lah. Sebab hadis-hadisnya terang berhubung dengan iqamah ni, sabit dengan hadis-hadis yang sahih. InsyaAllah. Ada satu soalan lagi orang tanya, ialah jelas tadi bab jamak ni, kita buat semua. Dia tanya kalau jenazah tu meninggal dunia, mati, jenazah tu mati dah, boleh tak kita nak cium dia masa dia sudah mati itu, ataupun selepas kapan boleh untuk api nak cium, boleh ke tak boleh? Dan ini menjadi amalan dalam masyarakat kita, boleh ke tak boleh? Berdasarkan kepada hadis-hadis daripada Nabi SAW, daripada amalan para sahabat, ianya boleh, tak jadi haram. Boleh. Di antaranya ialah hadis sebab kita Bulughul Maram, ada hadis dalam ini daripada Aisyah radhiyallahu taala anha anna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu taala anhu qabbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih, rawahu al-Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahawa Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala anhu mencium Nabi SAW sesudah wafat. Hadis riwayat Bukhari dan lain. Para sahabat ini dia lazimnya ikut Nabi SAW. Kita lagi buat oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Bahkan Nabi sendiri pun ada hadis-hadis yang terang bahawa Nabi pun ada mencium jenazah yang telah meninggal. Antaranya diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini ada diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi di dalam Sunan. Imam Tirmizi kata hasan sahih. Hadis ini hasan sahih. Sahih lah. Satu jalurnya hasan, satu jalurnya sahih. Ini status hadis ini juga sahih. Bahawa Nabi SAW pernah mencium seorang sahabat nama Utsman ibnu Maz'un, seorang sahabat Nabi SAW yang meninggal dunia. Nabi pergi cium dia, dan Utsman ibnu Maz'un ini adalah adik-beradik susuan kepada Nabi SAW. Dan ketika dia cium itu, isteri Nabi tengok sahabat yang bersama dengan Nabi, menitis air mata Nabi. Tak berteriak lah.
sekolah keluar air mata itu fitrah manusia. Jadi dia tium dan menitis air mata Nabi SAW ketika dia mencium adik-beradik sesuatu. Para ulama ketika membincangkan hukum kita mencium jenazah ini, masuk guru-guru saya antaranya Profesor Dr. Wahab Suhaimi, dia kata hukumnya adalah harus sebagaimana kita cium ketika hidup, harus. Apatah lagi ada dalil-dalil yang membolehkan. Bahkan jika sekiranya yang kita cium itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, di sisi sebahagian para ulama sunnah hukum. Kalau orang soleh yang buruk, yang tak baik, maka sebaliknya makruh tak ciumlah. Okey. Tapi kalau ahli keluarga begitu gini, ciumlah. Tanda sayang kita kepada dia. Tetapi jika sekiranya muslimah, kalau dia cium itu menyebabkan ingat jadi lama dan sebagainya, mengganggu dia, jadi fobia dan sebagainya, lebih baik jangan cium. Dan cium ini ialah jika sekiranya ahli keluarga kita, mahram kita, maka boleh hukum. Sama macam itu kan. Kalau mahram kita, mak kita, kalau lelaki boleh, adik-beradik kita boleh, anak saudara kita boleh. Jika sekiranya ajnabi, haram hukum, tak boleh cium. Ajnabi, orang luar yang kita boleh kahwin dengan dia, tak boleh kita cium, walaupun dia jenazah tak. Para ulama menyatakan haram hukum. Ajnabinya macam mana? Jiran kita, isteri pada jiran kita meninggal, tengok orang cium belakang kita cium mata. Tak boleh ya. Dia ajnabi, dia orang luar, suku sakat tak kena-mengena kita. Tak boleh. Tapi mak kita, adik kita, tok kita, yang kita, tak boleh lah tak menjadi halangan, boleh cium. Paling kurang hukumnya harus. Paling kurang harus. Jika sekiranya orang-orang yang saleh, ibu bapa kita dan seumpamanya, maka sunnah hukum menunjukkan kasih sayang kepada dia dengan tidak melampaui batas. Teriak bertepik tak boleh. Dengan melaungkan kata-kata teriak, maka ini dilarang dengan hadis-hadis yang banyak pula. Tapi kalau saja cium itu tak apa. Sepupu perempuan mati Nabi cium tak boleh. Mahram ke ajnabi, sepupu, ajnabi boleh kahwin dengan kita. Adik ipar perempuan meninggal, senyap je. Tak boleh juga, sebab boleh kahwin dengan kita. Isteri mati nak kahwin dengan dia, boleh. Ajnabi orang luar. Maka orang ni pun kena faham juga tentang ajnabi. Mak saudara mahram kita, tak boleh kahwin kita sampai bila-bila. Mak mertua kita, mak mertua kita pun mahram kita. Tak boleh kahwin sampai bila-bila. Isteri kita mati nak kahwin dengan mak mertua, tak boleh. Sampai hari kiamat, dalam syurga nanti tak terima syurga, tak boleh kahwin juga dengan mak mertua. Mak kita sama dengan mak kita juga dari segi hukum. Apa yang patut kita buat terhadap mak kita, begitulah mak mertua kita. Dia meninggal, kita cium boleh. Mak saudara sabit, seorang perempuan kahwin dengan mak saudara kita, adik-beradik ayah kita. Boleh. Kita kahwin dengan seorang perempuan, mak saudara dia, boleh ke tak boleh? Mak saudara perempuan kita, boleh ke tak boleh? Tak boleh juga. Mati orang kita boleh kahwin dengan mak saudara itu. Tak boleh juga. Jadi hukum tengok ajnabi ke
mahram. Kalau mahram boleh cium, kalau ajnabi tak boleh cium, walaupun dia sudah menjadi jenazah. Sekali itu sahaja. Dari main betul jenazah pun dah main dah kan. Tu ada berlaku yang bunuh mati, katanya gogong pula, kawan tu mati. Jangan main, jangan tak boleh buat. Sekali itu sahaja kuliah kita pada malam ini. Aku qauli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas main